Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni 15 April, ada news Kanada malam ni pukul 10 malam. Kalau tak silap ada news Kanada pukul 10 malam. So saya nak tengok semua pair Kanada sama ada weak or strong malam ni, kalau tengok daripada technical analysis lah. Tapi kalau ikut daripada fundamental, kemungkinan besar Kanada akan strong lah malam ni kalau ikut fundamental. Tapi kita tengok dulu technical analysis sama tak dengan fundamental. So untuk GCAT, saya tengok daripada structure dia tak ada structure sangat. Dia lebih kepada membentuk structure, iaitu structure symmetry triangle. Cuma sekarang kita tengok dia berada dekat zone untuk sell. Kalau kita tengok dekat sini, zone untuk buy tak ada. Zone untuk buy jauh lagi. Zone untuk buy kat kawasan ni, zone untuk buy. So sesuai kalau dia nak turun sekali pun malam ni. So ni adalah zone untuk buy. Kalau kita tengok daripada weekly, GCAT ni dia lebih kepada sideway di time frame weekly. So kita tengok dia tengah turun dan dekat sini dia sideway. Cuma saya nampak dia lebih kepada penurunan. Kat sini dia breakout satu support, dan kat sini dia tak ada breakout dia punya resistance. So kat sini dia buat satu fake out dan dia turun. Dan tengok lepas tu tak ada lagi apa panggil apa panggil ni, tak ada lagi yang breakout dia punya resistance. Kalau kita tengok sebenarnya kat sini dia lebih kepada QML. Kita tengok dah sama level dengan bahu kiri ni. So ada satu QML kat sini, dia dah breakout dia punya support. So kita nampak dia dah breakout sikit je. Cuma bentuk QML daripada apa panggil, dia punya structure QML dah cukup lah ni. Kita tengok dia structure QML dah cukup. Kat sini kita ada tengok ada candle engulf dan sama level dengan ni, dia punya bahu kiri dah breakout neck dia, tekak dia, dan dia naik ni. So mungkin yang dia ambil ni adalah QML lah. So dia dua kali dia ambil ni. So tak pasti sama ada dia nak turun atau tak. Tapi kalau tengok daripada structure ni, weekly dia lebih kepada penurunan lah. Kalau tengok ada weekly ni, dia mungkin akan turun lebih jauh. Dia mungkin akan breakout ni kalau tengok ada weekly lah. Kalau kita tengok daripada Fibo sekali pun, dia dah ambil level 50. So kemungkinan besar minimum dia akan ambil kat sini lah, 161, ataupun dia ambil kat sini. So kalau dia ambil ni dalam 500, lebih kurang 500 pip. So mungkin akan swing jauh. Sebab kita tengok ni pun QML dan dia sideway kat sini. Kita tengok ni dah membentuk dia punya structure. So anytime je, sama ada dia break atas atau bawah. Tapi kalau saya tengok dia lebih kepada break bawah lah. So GCAT saya target untuk sell. Untuk USD Kanada dia lebih kepada buy. Kita tengok dia reject ni adalah rejection daripada zone untuk buy. Kalau kita tengok daripada structure sekalipun adalah structure flat, so dia lebih kepada buy. Cuma ni sekarang ni ada zone, dua zone lah kat sini, dua zone untuk sell dan 200 kat. Tapi jangkaan saya dia boleh turun kalau apa panggil, kalau Kanada strong malam ni, tak ada masalah. Sebabnya kalau dia nak naik, dia sekurang-kurangnya mesti sampai kawasan ni. Cuma zone sell dia ni tak cantik sangat lah. Zone sell dia ni tak cantik sangat. Jangan set lah, sell limit kat sini. Sebabnya kita tengok zone sell ni kurang cantik, sebab dia dah membentuk benda ni.
sekurang-kurangnya dia nak turun, dia mesti naik sampai kawasan ni sekurang-kurangnya. Kalau kita tengok ni, sekarang mungkin dia akan touch punya trendline ni. So mungkin dia akan naik dalam keadaan confirmation sampai kat sini. So kalau dia nak naik malam ni, mungkin dia akan backup ni lah. Dia naik sampai kat sini terus. Mungkin dalam masa 2-3 hari kalau dia tak naik dalam convention, dia naik backup ni, so dia lebih kepada buy lah. Cuma saya boleh cakap structure dia lebih kepada buy. Tapi kalau Canada strong malam ni, dia tak ada masalah untuk turun. Sebabnya kita tengok kat sini dah ada zone untuk sell. Kalau dia break, kemungkinan besar dia nak terbang tinggi lah. Cuma kalau dia nak turun, tak ada masalah. Sebab kita tengok ni adalah zone buy. Cuma zone buy ni kurang fresh sebab dah pernah ada candle yang ambil order ni. So saya tak ada komen untuk UCAT ni. Kalau tengok daripada structure, kalau tak ada news malam ni, saya lebih kepada buy. Kalau tak ada news malam ni. Cuma kalau tengok GCAT tadi, nampak dia lebih kepada Canada akan strong lah. So UCAT ni berhati-hati lah siapa nak trade. Dia ada dua kemungkinan, nak naik boleh, nak turun boleh, tapi lebih kepada buy. So kita pergi kepada AUD Canada. AUD Canada ni, kalau kita tengok structure dia, daily ni dia lebih kepada penurunan lah, lebih kepada penurunan. Tapi sekarang ni kita tengok adalah momentum untuk buy. Dan kat sini kita nampak ada satu zone yang fail. Ni adalah zone untuk sell, dan dia fail, dan dia naik. Kita tengok kat sini dia fail, dan dia fail kali kedua. Mungkin tak fail sebab ni adalah candle daily. Ini candle daily, so dia masih belum fail lah. Kalau kita tengok kat sini, dia dah breakout atas. So bila dia breakout atas, zone ni adalah automatically saya akan ubah dia menjadi zone untuk sell. Zone untuk sell, zone untuk buy. So dia masih lagi dalam zone. Kalau kita tengok, dia dah breakout atas. Kalau siapa yang belajar tu faham lah. So dia dah breakout atas ni, dia balik ke zone ni, saya lebih fokus untuk buy. So untuk daily yang AUD Canada ni, dia lebih kepada buy lah. Sebabnya dia dah breakout zone untuk sell, dan sekarang ni dia masih belum breakout. Kita kena tengok esok lah sama ada dia nak breakout ke tak. So malam ni lah penentu dia, sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun. Tapi kalau tengok daripada zone ni, dia lebih kepada buy lah. Sebab kat sini dia dah ada satu setup yang fail. So biasa saya akan counter untuk buy lah setup ni. So AUD Canada saya lebih kepada buy. Satu lagi, dia punya naik pun bukan dalam keadaan comprehension. Dia naik dengan agresif lah. Dia naik dengan momentum. So ada kemungkinan besar untuk dia naik. So untuk UCAT dengan AUD Canada ni, saya target Canada akan weak lah. Daripada GCAT ni, saya target Canada akan strong. So kita pergi kepada Euro Canada. Euro Canada lebih kepada, nampak lebih kepada buy. Dia lebih pada structure flat tadi juga, masih belum breakout. Dia lebih kepada structure flat lagi, dan masih belum breakout. So kita tengok kat sini tak ada zone untuk buy. Kalau zone untuk sell, dia ada zone untuk sell. So dia ada zone untuk sell, ada kemungkinan untuk turun tu ada. Tapi kalau tengok daripada structure, dia lebih kepada buy lah. Cuma zone untuk buy tak ada sini. Kita tengok memang tak ada zone untuk buy.
So jauh kat sini, nak cari zone memang jauh. Kalau tengok structure dia lebih kepada buy. So Euro Canada saya nampak Canada juga akan weak lah. Cuma ada zone untuk sell kat sini. Jangan set lah, yang mana tengok video ni jangan set sell limit untuk USD Canada dan Euro Canada. Sebab kita tengok daripada structure dia lebih kepada buy. So CAD Chef ni structure sama, structure untuk sell. So kita tengok banyak yang bentuk structure sekarang ni. Dia dah breakout. So kita tengok ni dah breakout. So peluang cerah lah untuk sell lagi. Dia dah breakout. Hari ni tak breakout lagi. So kena tunggu close candle dulu baru tahu dia nak breakout ke tak. So kalau tengok daripada structure pun sama. CAD ni dia turun. So Euro Canada, ni USD Canada, Euro Canada, AUD Canada. Saya target lebih kepada buy. Betul lah, lebih kepada buy. Dan CAD ni lebih kepada sell. So Canada kemungkinan akan weak lah. Kalau tengok daripada ni, Canada mungkin akan weak. So kita tengok structure, banyak structure. CAD ada structure untuk sell. Euro Canada ada structure untuk buy. USD Canada ada structure untuk buy. Cuma GCAD ni kita tak pasti lah, sebabnya dia structure symmetry triangle. So dia tak tahu lagi nak ke mana. Dia lebih, kalau dia backup atas, atas lah. Kalau dia backup bawah, bawah. So so kita pergi pada CAD JPY. CAD JPY pun adalah structure sikit. Dia structure symmetry triangle. Dia tak breakout lagi. So structure ni dia kena tunggu dia breakout, sama ada breakout bawah atau buy. Tapi kalau betul Canada akan weak, kemungkinan besar dia akan breakout bawah lah. Kalau kita tengok kat sini ada satu zone untuk sell, tapi zone ni belum complete lah. Belum ada order yang ambil, masih lagi fresh. Kalau nak ambil jauh, nak ambil hari ni jauh lah, dalam 80 pip. So untuk CAD JPY ni dia kalau tengok pada structure, dia boleh dua arah, sama ada naik ataupun turun. Cuma sekarang ni kita tengok momentum daily dia adalah momentum untuk sell. So CAD JPY saya tak pasti dia nak ke mana, tapi dia ada zone untuk sell. Mungkin akan naik, ambil zone sell baru dia turun. Kemungkinan besar macam tu lah. So kita pergi kepada NZD Canada. NZD Canada, kalau tengok ni adalah bentuk diamond. So ni adalah bentuk diamond. Kalau kita tengok, perhatikan, payah nak buat. Tengok ni bentuk diamond. So kalau bentuk diamond ni dia lebih kepada pertukaran arah. So kena buat juga, so nampak. So kalau bentuk diamond ni, dia lebih kepada pertukaran arah. So sekarang ni kita tengok dia tengah turun. So ada kemungkinan besar sekarang adalah untuk dia teruskan kenaikan di sini.
So kita tengok kalau kita tengok daripada bentuk kita buang dia ni, kita nampak adalah symmetry triangle, tapi bila kita tengok belakang dia dah pun membentuk diamond. So bila dah membentuk diamond ni, yang ni jarang keluar, bentuk diamond ni jarang keluar. So kalau dia keluar biasanya betul lah, biasanya betul. Dia kecil, besar, dia kecil balik. So dia akan tukar arah daripada penurunan kepada kenaikan, biasalah. So kalau tengok NZD Kanada ni, saya tengok lebih kepada nak naik lah. Tengok dia berada dekat mana, masih belum sampai untuk zoom buy. Cumanya daripada structure ni dah nampak dia nak buy lah. So untuk malam ni saya tengok Kanada mungkin akan weak. Ada satu apa yang tak pasti, ni GCAT dan juga CAT JPY. Tak pasti nak ke mana. Cuma NZD Kanada, CAT CHEF, Euro Kanada, AUD Kanada, dia lebih kepada Kanada akan weak lah. Cuma UB Kanada ni nampak dia akan strong Kanada. Cuma banyak pair Kanada ni, kita tengok Kanada mungkin akan weak lah. Kalau kita tengok yang ni paling jelas lah, NZD Kanada. So good luck semua. Kalau nak selamat, guna je lah teknik ni. Cara selamat tu buy stock dan sell stock. So good luck. Assalamualaikum. Dan jangan lupa stay at home semua. Good luck traders.